Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anda bersama saya Ustaz Muhammad Nazim Muhammad Ibn Haji Istighfar dalam pengajian Akhlak Ahli Al-Quran. Ding 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 ding. Alhamdulillah, masih lagi kita bersama di dalam bulan yang mulia, bulan Ramadan. Mudah-mudahan telah meningkat muka surat Al-Quran kita, juga di dalam bacaan, juga di dalam akhlak, meningkatnya akhlak kita dalam menjadi ahli Allah SWT, ahli Al-Quran, insyaAllah. Kita bersambung dalam akhlak ahli Al-Quran dengan kita baca doa dulu. Ila hadratil habib Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa lantin shifa wa rafi bala wa nasri ala al-a'da wa qadil haja wa taysir al-umuri wal qabul wa amala mutaqabbala wa ila arwahi man sabaqana ila rahmatillah bisirri suratil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يشمع علي فأنما الله نفع بي ويكون في دارين آمين. الله تعالى يفضل العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى سواء السبيل. Bismillah. Ahli Al-Quran itu kurang melibatkan diri dengan perkara yang tiada kaitan dengannya. Jangan kepo-kepo. Ahli Al-Quran, ya. Dia takut kepada lidahnya lebih daripada musuhnya. Dia menyembunyikan lidahnya seperti mana dia bersembunyi dengan musuhnya, supaya dia terlepas daripada kejahatan lidahnya dan terlepas daripada kesan buruk yang dibawa oleh lidah. Jadi lidah ni kita kiaskan komunikasi. Dia menjaga cara dia berkomunikate. Kerana kalau kita cakap lidah je, dia boleh jaga lidah, tapi tangan dia sibuk berkomunikate, komen-komentar yang tidak baik. Melantunkan apa-apa yang tidak baik kerana takut nak cakap, berani cakap dekat online. Keyboard warriors. Warrior. Tidak sepatutnya. Jadi Al-Quran, ahli Al-Quran ini menjaga online dan offline cara perhubungan, cara perbicaraan. Dia sangat sedikit ketawa dalam perkara-perkara yang menyebabkan orang selain ketawa, kerana takut kesan buruk daripada ketawanya itu. Masya Allah, tabarakallah. Ketawa pun segan. Benda kelakar, tapi dia tak nak banyak ketawa, takut hati mati. Masya Allah, tabarakallah. Ini ahli Al-Quran kerana dia sudah faham Al-Quran, sudah baca Al-Quran, sudah tengok ada lagi benda di dunia ni, benda lagi penting. Misalan, kalau kita sebelum kita berkahwin, kita rasa masalah kita paling besar. Orang nak lepak takjar kita, kita rasa rabak sih, sensitif. Lebih sensitifnya. Tapi lepas bernikah, dia tahu ada lagi masalah lagi besar. Masalah keluarga, masalah isteri, masalah perhubungan, masalah dengan anak-anak, masalah itu, masalah ini, masalah nak cari duit yang lebih, banyak lagi yang lebih utama. Jadi orang yang ahli Quran ni, dia tahu ada lebih masalah yang lebih penting, ada benda yang lebih penting. Jadi buat apa nak tambah lagi masalah, buat apa nak tambah lagi kesusahan. Jadi kita, dia ni Masya Allah, tabarakallah, tidak nak ketawa pun rasa ketawa tak penting lah. Benda ni tak penting. Ada lagi yang lebih penting, lebih utama ni. Cukup tak pahala aku ni masuk syurga Allah SWT. Kadang-kadang pahala banyak, tapi pasal benda-benda kecil ni potong habis. Macam kita belanja Shopee, belanja sikit RM2, lasas jadinya $20. Macam kat Daiso dan sebagainya. Benda-benda kecil ni lah nampak. Dalam kita banyakkan amalan pada bulan yang mulia, bulan Ramadan, juga usaha untuk menjaga amalan ini agar tidak dipotong jadi sikit. Ya, wallahu a'lam. Sekiranya dia gembira dengan sesuatu yang bertepatan dengan kebenaran, dia akan senyum. Alhamdulillah. Kira dah level abang-abang. Alhamdulillah. Syukur ya Allah. Dia tidak suka berseluruh kerana bimbang terjebak dengan perkara yang sia-sia. Don't waste time. Jangan waste time benda-benda yang sia-sia. Sekiranya dia berseluruh, dia akan mengatakan yang benar, wajahnya sentiasa ceria dan tutur katanya sangat baik. Ada berani kerana benar, tapi cara dia cakap orang tak senang terima. Jadi ni orang yang ahli Quran ni, dia lebih relax, dia kata dengan yang benar, dengan penuh adab. Itu kita tak lepaskan adab dengan Islam tu, Masya Allah, tabarakallah. Kerana akhlak Al-Quran itu adalah beradab. Dia tidak memuji dirinya walaupun dengan perkara yang ada pada dirinya. Orang puji,
terpulang dia. Tapi aku takkan, bagus aku bangun subuh, bagus aku qiyam hari-hari, bagus aku hari-hari derma. Tak, dia tak puji diri sendiri. Dia akan lebih fikir daripada puji diri sendiri, alhamdulillah Allah kejut aku subuh, alhamdulillah Allah beri aku rezeki, alhamdulillah Allah gerakkan hati aku untuk meletakkan rezeki ini ke yang memerlukan. Masya-Allah, tabarakallah. Semuanya ingatnya Allah, 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 tidak yang lain. Alhamdulillah dapat jumpa bulan Ramadan, alhamdulillah selamat daripada Covid, alhamdulillah dapat datang masjid, alhamdulillah dapat baca Al-Quran, alhamdulillah dapat kebahagiaan kesihatan, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tak lepas mulutnya daripada memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi perkara yang sememangnya tidak ada pada dirinya, dia sentiasa mengingatkan dirinya daripada melakukan perkara yang disukai oleh nafsunya yang boleh membawa kepada kemurkaan Tuhannya. Masya Allah. Dia tak nak layan nafsunya kerana dia tahu kalau aku layan nafsu aku ni, Allah tak suka. Aku tak nak buat benda yang Allah tak suka. Kerana hatinya telah melekat dengan Al-Quran, sentiasa baca Al-Quran, lihat Al-Quran, dengar Al-Quran, baca Al-Quran, amalkan sifat Al-Quran, amalkan akhlak Al-Quran. Akhlak Quran, akhlak Nabi SAW. Jadi dia tak nak buat kemurkaan, tak nak buat kejahatan atas dasar ini benda Tuhan aku tak suka. Yelah, macam ahli keluarga kita tak suka satu benda. Aku tak suka kau merokok, jadi dia tak rokok. Kawan saya, Masya Allah, tabarakallah, dia buat benda lain, rokok dia tak buat. Kenapa? Mak aku tak suka aku rokok. Masya Allah, cintanya sudah sampai. Jadi kita nak sampai level yang cinta kepada Allah SWT. Bila kita sampai level cinta kepada Allah SWT, kita akan, tak nak, aku tak nak buat benda ni, Allah tak suka. Jadi kita usahakan untuk sampai level cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW tak suka aku buat benda ni. Even Rasulullah SAW tak suka umat dia buat perkara ni. Jadi kita jadikan itu satu motivasi. Jadi cari motivasi kita mana. Aku tak nak buat benda ni kerana apa? Isteri aku tak suka. Okeylah, level yang pertama. Oh, bapa aku atau mertua aku tidak suka, jadi aku tak buat. Oh, Nabi SAW tak suka, aku tak nak buat. Allah tak suka, aku tak nak buat. Nah, carilah level mana yang awak sesuai. Ikut ketakwaan masing-masing lah. Ya, insyaAllah. Dia tidak mencaci seseorang, dia tidak menghina seseorang, dia tidak memaki seseorang, dia tidak merungut dengan suatu musibah yang menimpa, dia tidak bersifat melampau ke atas seseorang, tidak mendekinya, tidak buruk sangka dengan seseorang melainkan kepada perkara yang sepatutnya. Jadi kita pelajari ahli Al-Quran tak buat benda-benda ni. Jadi orang yang buat benda-benda ni maknanya dia belum sampai level ahli Al-Quran. Jadi kalau kita buat benda-benda ni semua, maknanya kita belum sampai level Al-Quran, ahli Al-Quran. Dan kita nak jadi ahli Al-Quran. Kenapa? Kerana ahli Al-Quran adalah ahlullah, yang dicintai, disayangi oleh Allah SWT. Kita nak jadi orang yang itu. Jadi kalau yang tak biasa baca Al-Quran, mulakanlah. Walaupun ni dah masuk Ramadan ke berapa, mulakan. Yang penting it's very important to start. 1 day a page, alhamdulillah. Pelan-pelan nanti naik 2 days a page, 3 days a page, 4 days a page. You kena plan nak baca Quran ni, kena plan bila nak baca. Pasal kita ni Singaporean, kita biasa orang yang planning. Nak pergi cuti, plan. Hatta sehingga nak book swimming pool, kena plan 2 days ahead. Nak pergi hari Isnin, hari Sabtu sudah book. Nak pergi hari Rabu, hari Isnin sudah book. Sama juga solat tarawih dan sebagainya, semua nak kena book kan. Dah ada planning. Pukul berapa ni? Pukul 9 aku nak kena ready. Pukul 8 kena ready. Semua nak ready, tinggal nak tekan saja. Planning. Plan bila nak baca Al-Quran. Ambil masa yang awak tak buat apa-apa, ataupun masa siang hari, belum ada apa-apa planning, 3-4 pagi, sila. Di antara solat qiyam, baca Al-Quran pun boleh, tak ada masalah. Qiyam tak semestinya di masjid. Qiyam di rumah pun boleh, tak ada masalah. Kita masih dalam keadaan pandemik, jadi tak ada masalah. Yang penting buat daripada tak buat. Tak dapat buat semua, jangan tinggalkan semua. Itu nasihatnya. Ya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia tidak buruk sangka. Kita tengok yang tadi sudah sebutkan semua tu. Kalau kita melakukan benda itu, misalnya kalau kita masih mencaci orang, menghina orang, merungut atas musibah yang ditimpa, bersifat melampau ke atas orang yang kita berdengki, kita berburuk sangka, semua ni kita masih buat, maknanya kita belum sampai level ahli Al-Quran. Jadi kita usahakan untuk menjadi ahli Al-Quran, kerana ahli Al-Quran tidak akan melakukan perkara-perkara yang ini.
Dia berdengki dengan ilmu, berbaik sangka dengan ilmu. Bercakap sesuatu mengenai keaiban seseorang manusia dengan ilmu, dan berdiam diri berkaitan dengan suatu hakikat juga dengan ilmu. Itulah orangnya, orang yang ahli Al-Quran. Berdengki, kalau nak dengki pun ada ilmu, bukan sembarang dengki. Berbaik sangka dengan ilmu. Bercakap sesuatu keaiban seseorang manusia dengan ilmu, bukan susah hati pom. Mana yang boleh dia akan lakukan, mana yang tak boleh dia akan menjauhkan diri. Wallahu ta'ala alam. Itu saja untuk pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang baik itu datang daripada Allah SWT. Kekurangan daripada saya sendiri, saya mohon ampun dan maaf. Kita jumpa lagi pada tazkirah yang lain dalam akhlak ahli Al-Quran. Ding 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 ding. Puasa. Tang-tang. Sedapnya gigit kuku ni. Tapi puasa kan? Batal tak Gigit kuku dalam bulan Ramadan bukan sahaja membatalkan, tapi dia unhygiene. Maksudnya kalau gigit betul-betul sampai dalam-dalam, sampai kita kalau sampai jari dalam-dalam, boleh membatalkan. Tapi kalau dia hanya kat luar, macam tadi saya tengok Cik Kak tu dia cuma hanya kat luar-luar kan, InsyaAllah tak ada apa-apa lah. Cuma it's bad habit lah, not good lah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wa sallam. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi. Antal murtaja yawma zihab, ishfa' lana ya khairal anam. Antal murtaja yawma zihab, ishfa' lana ya khairal anam. Ishfa' lana ya habibana. Ishfa' lana ya habibana. Laka syafa'ah ya Rasulullah, ya Nabi, Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. In kila durtum bima rajatum ya akramal khalqi ma nakunu. In kila durtum bima rajatum ya akramal khalqi ma nakunu. Qulu rajana bi kulli khairin washtama al faru wal usul. Qulu rajana bi kulli khairin washtama al faru wal usul. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya man lahu jauh indallah.
الله يا سيدي وصلي هدينا هيا برائنا الآن يا همة سادات الأقطار فأدينا صدق وسري يا سيدي يا رسول الله يا من له عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفر رب سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي الله 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 سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي الله سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي الله 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 شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي يا إمام الرسل يا سندي يا الله أنت باب الله أنت مدينة دنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي قسما بالنبي